Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi menyambung pengajian kita berkaitan tentang akidah Islamiah dalam konteks perkara yang dikatakan ghaibiyat ataupun ghaibiyah. Sama maksud dia. Okey, apa yang dikatakan sebagai ghaibiyah ataupun ghaibiyat? Iaitu maksudnya beriman kepada perkara yang gaib adalah termasuk salah satu asas daripada akidah Islam. Maknanya, apa yang dikatakan sebagai perkara yang tidak nampak zahir itu perlu ditanam dalam kehidupan kita. Kita perlu mengimani dan meyakini. Bahkan ia merupakan sifat yang pertama dan utama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru itu bagi setiap orang muslim, mereka wajib beriman kepada perkara yang gaib tanpa sedikit ada rasa ragu, kurang yakin dan sebagainya. Dan perkara ini Ibnu Mas'ud mengatakan yang dimaksudkan dengan yang gaib itu ialah segala apa yang gaib daripada kita dan perkara yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para rasul. Ya. Apa fokus kita dalam pengajian perbincangan berkaitan ghaibiyat ini? Kita akan bincangkan dua perkara sahaja, iaitu beriman kepada malaikat dan juga beriman kepada hari kiamat. Okey, beriman kepada malaikat. Ya, memang saya tahu semua orang dah belajar benda ni semenjak daripada sekolah rendah dan sekolah menengah lagi. Tetapi kita memahami secara yang lebih inklusif, yang lebih terbuka. Beriman kepada malaikat maksudnya iaitu percaya bahawa Allah Subhanahu wa taala mencipta sejenis makhluk daripada cahaya yang mungkin mempunyai ciri tertentu dan sentiasa taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya pada surah Al-Baqarah ayat 205, terjemahannya bunyi, Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya daripada Rabb-Nya. Dan juga orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan juga rasul-rasulnya. Maknanya ada proses hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu proses keimanan yang tinggi kepada yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kalau kita bercakap tentang nama-nama malaikat, okey, nama-nama malaikat yang disebutkan iaitu yang disebut sebagai Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Muka, Nakir, Ridwan, Malik, Raqib, Atid dan lain-lain lagi. Ini yang nama yang masyhur. Ada juga nama yang lain seperti malaikat muhafazah dan malaikat yang lain-lain lagi yang tidak tercatat di sini. Okey. Semuanya punya tugas masing-masing. Contohnya Ibrahim menyampaikan wahyu, Raqib dan Atid mencatat apa yang dikatakan catatan amal yang baik dan catatan amal yang jahat dan sebagainya. Mereka ini bertugas dengan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketaatan. Dan kesan beriman dengannya apa dia? Iaitu pertama, individu. Dari segi individu, hati-hati dengan tindakan. Patuhi arahan syariat. Kenapa? Segala tindak tanduk kita 24 jam tanpa sekelip mata pun lupa, mereka akan mencatat apa yang kita lakukan. Terutamanya Raqib dan Atid. Kepada masyarakat, waspada dalam tindakan dan melaksanakan amanah. Maknanya dalam konteks masyarakat, kita harus berfikir bahawa kalau kita melaksanakan undang-undang, peraturan dan sebagainya, kita mesti berada dalam gelanggang yang dikatakan kerangka syariah. Supaya apa sahaja tindakan yang kita lakukan tersebut adalah berdasarkan yang dikatakan prinsip-prinsip yang ditekankan dalam Islam. Kalau kita bercakap dalam individu, dari segi perkataan, kita akan menjaga lisan kita. Falyakul khairan aw liyasmut. Sentiasa menjaga kebaikan pada lidah kita supaya tidak menyebut perkara-perkara yang lara. Sentiasa berzikir, melafazkan niat, melafazkan kata-kata dengan zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan juga berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan selalu mengajak kebaikan kepada orang lain, anak kita, ayah kita, ibu kita, kawan-kawan kita. Sering kita mengajak kebaikan supaya kita sama-sama menerohi kebaikan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian dari segi aspek perbuatan kita, kita sentiasa berhati-hati dan taat dan juga patuh dengan apa yang dikatakan al-mal ma'ruf dan nahi mungkar. Mencegah melakukan perkara-perkara yang baik dan juga patuh untuk mengelak daripada melakukan perbuatan yang jahat. Kemudian hati ini. Hati ini kita sentiasa ingat pada siapa? Zikrullah, mengingati
Allah. Karena ala bizikrillah tatmain qulub. Hendaklah kamu mengingati Allah sentiasa, maka nescaya hati ini, yang dikatakan ala bizikrillah tatmain qulub, hati kita ini akan tenang. Sebab itulah untuk nak jiwa yang tenang, mudah saja sentiasa mengingati yang namanya Allah. Dengan adanya kita beriman dengan malaikat ini, segala perbuatan kita, rasa kita sentiasa memantau diri kita. Sering kita memeriksa diri kita supaya tidak terjatuh ke dalam yang dikatakan perkara yang tidak baik. Okey, kita beralih kepada beriman hari kiamat. Apa pengertian dia? Kalau kita memahami secara umum, meyakini secara jazam bahawa kehidupan di dunia bukan hayatan khalidah. Apa maksud hayatan khalidah? Hidup dunia itu tidak kekal abadi. Sekejap saja. Umur kita 63 tahun, 70 tahun, sekejap je. Dibandingkan dengan di akhirat, satu hari di akhirat itu bersamaan dengan 1000 tahun. Subhanallah. Panjang. Kemudian, meyakini bahawa kehidupan diakhiri dengan kematian. Setiap yang hidup pasti akan mati. Kita ini hidup, lepas ini langkah kedua kita adalah kematian kita. Dan meyakini ketika alam ini hancur, manusia manusia akan dibangkitkan semula. Salah ejaan situ. Manusia dibangkitkan semula untuk apa? Untuk diadili. Dan selepas itu meyakini bahawa tidak ada lagi kehidupan selepasnya. Maknanya selepas kehidupan kita itu tidak ada lagi selepas kebangkitan, tidak ada lagi kehidupan selepasnya itu. Maknanya diakhiri dengan, iaitu dikatakan sama ada syurga ataupun neraka. Okey, kalau kita lihat dari segi pengertian, kiamat itu apa? Dari segi bahasa maksudnya bangkit, ba'ath, macam-macam maksudlah. Kemudian dari segi istilah, hari berlakunya kehancuran seluruh alam dan diikuti dengan manusia, kemudian selepas itu dibangkitkan semula untuk pengadilan terhadap apa tanggungjawab kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kalau nama-nama kiamat yang kita sering dengar, Yaumul Hisab, Yaumul Jaza, Musannad, Fasal, Nusur, Al-Waqi'ah, Al-Tamah, As-Sa'ah, Al-Qari'ah, Al-Ba'as. Banyak nama-nama yang disebutkan sama ada dalam Al-Quran. Kalau kita melihat dari segi tanda-tanda, kalau kita lihat dari segi tanda-tanda kecil, urusan agama dipegang oleh bukan ahlinya. Sering kita dengar sekarang ini dalam YouTube channel dan sebagainya, orang yang bukan faqih dalam bidang Islam itu sendiri, bidang dalam tauhid itu sendiri, atau bidang akidah ataupun apa-apa saja bidang, tapi kerana dia dah mengetahui sedikit ilmu diambil daripada sumber-sumber internet dan sebagainya, dia seolah-olah menjadi orang yang faqih, orang yang pandai, padahal dia bukanlah belajar sesungguhnya secara yang betul dengan metode yang baik. Kemudian kita lihat anak derhaka kepada ibu bapa. Berapa ramai sekarang ini ibu bapa dihina oleh anaknya sendiri, dipukul oleh anaknya sendiri, bahkan dibunuh oleh anaknya sendiri. Kemudian pergaduhan itu biasa. Peperangan berlaku sampai saat ini. Kemudian kita melihat membina bangunan-bangunan yang tinggi, seolah-olah tidak ada penyudahannya. Dan kita dengar gempa bumi berlaku di mana-mana. Okay? Dan kita lihat sekarang ini perkara yang tidak aneh bagi hadapan kita, iaitu wanita menyerupai lelaki dan lelaki menyerupai wanita sudah ada di kalangan masyarakat kita sekarang ini. Dan kalau kita melihat tanda-tanda besar, munculnya Imam Mahdi, keluarlah Dajjal merosakkan umat manusia, turunnya Nabi Isa untuk membangkitkan, merafakkan ataupun membangunkan semula dinul Islam ini sendiri. Kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, sehingga keluarnya dia katakan binatang daripada bumi yang dapat disebut sebagai Dabatul Ard. Dan yang terakhir sekali kalau kita melihat matahari, kalau biasanya matahari tenggelam di ufuk barat, tapi ini kita lihat matahari muncul dari sebelah barat, bertukar arah. Ini yang dikatakan sudah ada tanda kiamat besar. Kemudian kalau kita melihat tentang gambaran kiamat itu sendiri, maka proses yang disebut sebagai tiupan sangkakala pertama, semua makhluk hancur. Tidak ada satu sisa pun melainkan dengan izin Allah, makhluk-makhluk yang bertugas untuk dirinya. Kemudian tiupan kali kedua, dibangkitkan daripada alam kubur ini. Pada waktu itu semua orang telanjang.
Sehingga Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, apakah rasa tidak ada rasa malu pada waktu itu, karena kalau kita waktu itu karena semuanya telanjang? Nabi menjawab apa? Pada waktu itu manusia tidak memikirkan tentang dirinya, tidak memikirkan kiri dan kanan, tapi memikirkan dirinya, apakah nasibnya, sama ada syurga ataupun neraka. Semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Pada waktu itulah manusia akan diberi catatan. Kalau sekiranya catatan Anda menerima daripada hadapan, maka dia akan rasa bahawa nikmat syurga menantinya. Tapi menerima catatan dari sebelah belakang, maka dia tahu bahawa catatannya memang kering. Tidak ada kebaikan-kebaikan yang boleh dibanggakan. Pada waktu itu juga buku amalan dibentangkan di hadapan Allah SWT. Perbicaraan yang adil, yang tidak ada sebelah sekalipun. Tidak ada prejudis dan sebagainya. Sebab apa? Semua gambaran yang kita lakukan di dunia ini akan dipampangkan, dipertontonkan di hadapan kita dan orang ramai. Itulah kita kena faham. Jangan kita mudah sekali melakukan hal-hal yang tidak baik. Kalau ada kesempatan, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kita bercakap tentang hikmah, pengadilan yang adil. Ya betul, pengadilan yang adil. Hitung diri sebelum kita ni kiamat. Maknanya kita periksa diri kita daripada melakukan hal-hal yang, apabila kita melakukan perbuatan yang jelek, yang tidak bagus, maka bertaubatlah. Maka matlamat kehidupan kebahagiaan abadi bukan di dunia ini. Mana? Di akhirat nanti. Iltizam ataupun berazam untuk melaksanakan ketaatan dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hikmah yang seterusnya, iaitu melahirkan masyarakat yang beriman, yang sentiasa sedar bahawa setiap kehidupan kita pasti ada kematian. Dan kepentingannya apa? Kita memperbaharui kesedaran kita. Bila kita teringat tentang kiamat, ya Allah, istighfar banyak-banyak, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Perbaharui kesedaran tentang hakikat kiamat itu. Tingkatkan iman kita. Sentiasa menambah diri dari sehari ke sehari, tambahkan iman kita. Lembutkan hati yang kita yang keras ni. Hati kita kadang-kadang kalau kita lalai, lupa, lara dan sebagainya, hati kita ini keras. Bila ingat kiamat, kita akan jadi buat kerja yang baik. Bila ingat dan kiamat, kita akan merasakan satu hal yang cukup menggemparkan, menakutkan, mengusarkan. Kan apa? Natijahnya sama ada syurga atau neraka. Dan yang terakhir, iaitu yang dikatakan menggalak, dikatakan galak buat kebaikan. Sebab apa? Karena kita tahu bahawa dunia ini ladang untuk menuju akhirat. Ladang yang mana kita akan menanam ketika mana ini agak rugi, memang bersedekah agak rugi, membayar zakat agak rugi. Tetapi ingat, apa yang kita bagi pada hari ini, kita sebenarnya menanam saham kita di akhirat nanti. Okey, saya rasa cukup itu saja perbincangan ringkas kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu hadapan, yang kita akan bincangkan tentang perkara qada dan qadar. Ini perkara yang amat menarik kerana ada kekeliruan kita mengenai pemahaman tentang qada dan qadar. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.